Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Baik penonton dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Saudara pastikan anda tidak menjadi mangsa penipuan skamer secara dalam talian di media sosial. Tetapi sekiranya ia berlaku, hubungi segera talian 997 bagi mendapatkan sumber berita dan maklumat yang sahih. Anda juga boleh ikuti media sosial rasmi kami di aplikasi Facebook, aplikasi X, Instagram, YouTube dan juga TikTok dengan carian berita RTM. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 24 Januari 2024 bersama saya Nur Zamri. Baik saudara, kita mulakan dengan segmen Sahih. Waspada sindiket penyamar sebagai kenalan menurut kenyataan Jabatan Jenayah Komersial JSJK PDRM. Modus operandi yang digunakan oleh penjenayah untuk melakukan penipuan adalah menyamar sebagai rakan atau kenalan anda, seterusnya akan menghubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram serta Facebook untuk meminjam wang. Berdasarkan siasatan, sindiket ini didapati melakukan pengudaman ke atas akaun Telegram, WhatsApp milik mangsa dan menghubungi senarai rakan mangsa yang diperolehi untuk meminjam wang tunai. Pemilik sebenar akaun tersebut hanya menyedari perkara tersebut apabila akaun tidak dapat diakses ataupun menerima panggilan dari kenalan berkenaan kesahihan pinjaman wang yang ingin dibuat. Sebagai langkah pencegahan yang menyeluruh, orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mudah percaya kepada mesej pinjaman wang yang diterima dari kenalan, terutama apabila akaun bank yang digunakan adalah milik individu yang lain. Ingat saudara, semak terlebih dahulu sebelum anda membuat sebarang keputusan di alam cyber. Waspada sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai NSRC. Bank Negara Malaysia BNM mengingatkan anda semua untuk berhati-hati dengan individu yang menyamar sebagai pegawai National Scam Response Centre NSRC yang mendakwa kononnya mangsa terlibat dengan sindiket penipuan. NSRC dan pihak berkuasa tidak akan menghubungi anda secara langsung untuk meminta butiran sulit perbankan seperti kata laluan ataupun OTP anda. Jadi sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi pihak perbankan anda atau NSRC di talian 997. Saudara, waspada sindiket penipuan aplikasi tidak sah. Kementerian Kewangan MOF ingin menasihati orang ramai supaya sentiasa berhati-hati dan semak terlebih dahulu sebelum memuat turun aplikasi pembelian dalam talian. Pasti banyak aplikasi yang telah wujud sekarang. Beli dan bayar hanya dari platform rasmi dan seller yang sahih sahaja. Jika anda berasa ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui bnm.gov.my/link atau hubungi 1388 5465. Ingat, informasi anda adalah tanggungjawab anda. Suri rumah didakwa tipu dua wanita lebih 1.2 juta ringgit. Seorang suri rumah dihadapkan ke Mahkamah Session atas pertuduhan memperdaya dua wanita dalam urusan pembelian barangan berjenama mewah berjumlah RM1,027,810. Ki Chalgan, 36 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azrul Darus dan Datin Sobariah Uthman. Dia didakwa menipu seorang wanita berusia 25 tahun dan dalam urusan mendapatkan 32 jenis barangan berjenama mewah dan melakukan kesalahan yang sama terhadap seorang lagi wanita berusia 30 tahun dalam urusan mendapatkan 77 jenis barangan mewah sehingga mendorong mangsa menyerahkan wang berjumlah RM916,920. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan boleh dikenakan hukuman penjara minimum setahun, maksimum 10 tahun serta sebatan dan dikenakan denda jika sabit kesalahan. Baik saudara, seterusnya ini laporan DNA ke atas rangka yang dijumpai. Sampel patologi yang diperolehi daripada rangka manusia yang dijumpai di Kampung Batu 7, Tukang Pecah Batu Pahat pada 19 Januari 2024 telah dihantar ke Jabatan Kimia Johor pada 21 Januari 2024. Dan melalui laporan yang diterima itu, pihak polis telah mengesahkan hasil analisis DNA didapati ianya biologically sepadan dengan sampel yang diambil dari ibu dan kakak kepada Mira Sharmila binti Samsusah atau lebih dikenali sebagai Bella.
Pihak polis telah menghubungi keluarga mangsa untuk menuntut mayat di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru dan kertas siasatan telah dirujuk kepada pengarah pendawaan negeri dan telah mendapat arahan tuduh salah seorang tangkapan dalam tahanan reman di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ini pula kejayaan operasi dan penumpasan sindiket penyeludupan kontraban melalui kenyataan media pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA pada 19 Januari 2024. Polis Raja Malaysia PDRM melalui Unit Risikan Marin URM, Pasukan Polis Marin PPM, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam bersama Unit Gempur Marin Markas Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 1 Pelabuhan Kelang Selangor telah melancarkan satu serbuan di sebuah gudang kawasan perindustrian Mantin Negeri 9. Mereka berjaya menumpaskan satu kegiatan sindiket penyeludupan kontraban dan dalam operasi tersebut, 2 orang lelaki, seorang warga asing telah ditahan. Kes ini disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Jumlah keseluruhan nilai rampasan termasuk cukai berjumlah 18 juta ringgit ke atas. Ia merangkumi rokok putih pelbagai jenis, rokok kretek, minuman keras pelbagai jenis, sebuah lori bonded, forklift dan juga pallet stacker. JKDNKA sentiasa komited dalam membantras penyeludupan kontraban bagi memastikan hasil negara sentiasa dilindungi daripada berlakunya ketirisan. Orang ramai dikehendaki menyalurkan maklumat kepada pihak polis berdekatan agar kegiatan jenayah dapat dibantras sepenuhnya. Saudara, ini video tular kereta terbakar di hadapan sebuah rumah. Polis menerima laporan daripada seorang perempuan berkaitan kejadian sebuah kereta jenis Mazda milik pemandu telah terbakar di alamat Taman Maluri Jitra, Kedah. Pihak polis bersama bomba telah hadir ke tempat kejadian dan hasil siasatan awal mendapati tiada sebarang unsur jenayah atau khianat yang boleh dikaitkan dengan kejadian tersebut. Walau bagaimanapun, pihak polis masih menunggu laporan akhir pihak bomba dan sekiranya kebakaran disyaki berpunca daripada perbuatan khianat, kes akan disiasat di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Baik saudara, waspada sindiket akaun tumpang. Anda boleh didakwa atas kesalahan membantu menyembunyikan harta orang lain yang membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Upah yang anda dapat tidak setimpal dengan implikasinya. Sentiasalah berhati-hati dengan segala maklumat anda. Jika anda berasa ragu, hubungi BNM Link di talian 1300 885465. Semak sebelum labur. Secara amnya, syarikat yang menawarkan skim pelaburan kepada orang ramai perlu dilesenkan atau mendaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Luangkan masa untuk membuat kajian anda dan dapatkan maklumat lebih lanjut berhubung skim pelaburan yang ditawarkan di mana sahaja sebelum berpisah dengan wang anda. Jika anda berasa ragu-ragu, hubungi SC di talian 0362048999 atau melalui aduan@celcom.com.my. Baik saudara, seperti biasa kami war-warkan kepada anda semua. Untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan juga sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami di carian berita RTM. Dan sekiranya anda inginkan kepastian, anda boleh hantarkannya ke portal sebenarnya.my dan juga MyCheck Malaysia. Untuk maklumat anda juga, jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang anda tidak kenali. Kerana apa itu adalah skamer yang cuba menyamar menjadi insan yang anda kenali untuk mencuri maklumat pribadi dan juga perbankan anda. Pastikan anda terus laporkannya dan hubungi talian 997. Ingat, kuasa di tangan anda. Ini pula perkongsian daripada pasukan Biar Betul berkaitan Parti Kerajaan Goyah selepas tamat 150 tahun Perjanjian Pangkor. Ayuh kita saksikannya. Tular di TikTok, kononnya sebuah parti kerajaan goyah selepas tamat 150 tahun Perjanjian Pangkor. Pengantar juga mendakwa ada pihak tertentu bimbang Raja-Raja Melayu kembali berkuasa. Turut dipapar komen pembaca sebuah portal berita berkaitan pentadbiran negara secara berpresiden. Semakan pasukan Biar Betul mendapati hantaran terbabit merupakan fitnah. Hakikatnya, tiada pihak yang terkesan dengan perjanjian dimaksudkan memandangkan negara telah merdeka.
Pada masa sama, parti yang didakwa khuatir dengan situasi berkenaan langsung tidak pernah mempersoal kedudukan Raja-Raja Melayu. Tegas setiausaha organisasi kebangsaan parti itu, prinsip perlembagaan persekutuan kekal menjadi panduan. Hari ini nak settle benda ni. DAP, isu agama Islam, agama persekutuan, settle. Tak ada halangan, tak ada bantahan, kita sokong. Bab Raja-Raja Melayu, settle. Tidak lawan, kita sokong. Daulat tuanku. Ketiganya, bab perkara 153, kedudukan istimewa Melayu, Bumi Putra Sabah, Bumi Putra Sarawak, orang asli, settle. Tak lawan. Ini perlembagaan persekutuan. Tak ada masalah. Dan keempatnya, bahasa Melayu, bahasa persekutuan. Saya sokong bahasa Melayu, bahasa persekutuan. Settle, tak ada masalah. Dan benda ini bukan saja saya cakap di sini. Tuan Guru Hadi Awang, dia pun tahu. Dia duduk dengan Lim Kek Siang, Lim Guan Eng, dia sign. Kata setuju, DAP ini kita boleh berkawan. Henti cipta persepsi jahat, tidak perlu sebar fitnah. Menggugat ketenteraman awam adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik saudara, kita aktifkan segmen terakhir iaitu notifikasi. Ini adalah informasi-informasi terkini untuk pengetahuan anda semua. Kita mulakan dengan sumbangan tunai rahmah STR 2023. Ini tarikh akhir penunaian bayaran sumbangan tunai rahmah STR 2023 di Bank Simpanan Nasional 31 Januari 2024. Ia bagi permohonan akaun bank atau status pengkreditan gagal kredit yang masih belum membuat tuntutan penunaian STR 2023 di Bank Simpanan Nasional BSN. Sebarang maklumat lanjut boleh layari laman tertera. Bantuan penjagaan orang kurang upaya OKU, bantuan tunai bagi penjaga berkelayakan sehingga RM500 sebulan untuk menggalakkan penjagaan rapi OKU terlantar, sakit lantar, sakit kronik. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyediakan bantuan tunai ini untuk meringankan beban keluarga penjaga serta menggalakkan mereka untuk menjaga ahli keluarga yang terlantar ataupun sakit. Baik saudara, pastikan sahih sampai ke penghujungnya. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Kami bersiaran pada hari Isnin hingga Jumaat jam 4.30 petang di Tahluran TV1 dan juga berita RTM. Dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan peruki harapan. Saudara, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.